Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Thumma, kemudian daripada nafsu mulhamah, ini duk bicara maratib, martabak atau tingkatan bagi nafsu manusia tu lah. Keluar sikit daripada bicara tentang malaikat. Kerana malaikat ni dia tak ada nafsu. Kemudian nafsu tu sendiri Allah Ta'ala jadi pada manusia. Maka manusia tu ada beberapa tingkatan nafsu dia. Semua kemudiannya nafsu yang seterusnya, nafsu yang ketiga lah ni. Yang keempat, amarah, lawamah, mulhamah. Itu tiga. Yang keempatnya nafsu mutmainnatun, iaitu nafsu mutmainnah. Inilah orang panggil nafsu babul wilayah, pintu bagi kewalian. Mana orang yang sampai nafsu dia di mutmainnah, orang ni dipanggil wali kecil. Dia ni wali kecil. Setengah daripada bunyi apa tu? Setengah daripada asbab-asbab seorang itu boleh mencapai pada wali kecil. Sebagaimana kata Imam Abul Hasan Syazuli. Imam Abul Hasan Syazuli ni guru bagi Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi ni guru bagi Syekh Ibn Atta'illah Al-Sakandari, pengarang kitab Hikam tu lah. Tu kata sini Imam Abul Hasan Syazuli, man tasdiqu fi ilmina wilayatun sughra. Man tasdiqu fi ilmina ataupun at-tasdiqu fi ilmina, tak ada man lah, ataupun man ada rasa man tasdiqu fi ilmina wilayatun sughra, rasa tak ada man. At-tasdiqu fi ilmina wilayatun sughra, itu bermula membenar pada ilmu kami, gitu. At-tasdiqu fi ilmina, bermula membenar pada ilmu kami. Ini ilmu kami sini ilmu tasawuf, mukasyafah batiniyah. Bukan fuak batiniyah tu, bukan. Maknanya mukasyafah, ilmu bahasa pembukaan rahsia-rahsia ahwal bagi hati, maqamat ahwal. Itu dia panggil batiniyah, yang dibahasa pada batin bagi hati. Kerana ilmu tasawuf tu ada dua. Ilmu tasawuf yang fardu ain dia panggil ilmu tasawuf muamalah batiniyah. Ilmu tasawuf ia bahasa nak tahu perihal yang dibahasa pada hati seorang. Yang ni daripada sifat mazmumah, sifat mahmudah, takhalli sifat-sifat mazmumah, tahalli sifat-sifat mahmudah,
Itu dia panggil tasawuf muamalah batiniyah. Nah, itu tasawuf fardu ain. Kemudiannya ada lagi hak fardu kifayahnya, orang panggil lepas daripada cara tahalli, iaitu cara tentang tajalli. Itu orang panggil tasawuf mukasyafah batiniyah. Maka ilmu tasawuf mukasyafah batiniyah ni, kata Syekh Abu Hasan Syazuli, at-tasdiqu fi ilmina. Ilmina ai ilmi tasawufi al-mukasyafati al-batiniyati. Itu. Siapa dia membenar ataupun bermula membenarkan ilmu kami ini, wilayatun sughra, ialah mendapat wali kecil. Tu wali kecil bang. Lagu mana wali kecil? Yang saat-saat orang tu nak mati itulah dipeliharakan iman dia daripada tercabut daripada diri dia. Artinya mati seorang itu dalam iman dan Islam. Itu makna wali kecil. Mati dalam iman dan Islam. Seperti cerita disebut dalam kitab Syarah Sawi ala Jawharatit Tauhidi, bagi Imam Sawi tu, iaitu cerita bagaimana Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Panah itu Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi tak tahu. Iaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi ni orang alim, segenap ilmu syariat yang bahasa zahir, bahkan ilmu ma'qul, dia paling alim, hingga dia mengarang kitab tu, tiap-tiap satu sifat Allah Ta'ala tu 1000 dalil dia bawa mari. Satu sifat 1000 dalil. Maka terasa dalam diri dia, kata belum lagi mencapai kepuasan dalam perjalanan hidup dia menuntut ilmu. Maka dia nak supaya dapat sebagaimana orang-orang tasawuf dapat. Maka dia pergilah ke tempat Muhyiddin Ibnu Arabi tadi. Tu tujuannya apa? Supaya diterima oleh Ibnu Arabi, menjadi anak murid bagi Ibnu Arabi. Maka Ibnu Arabi ni dia tak seru terima anak murid tu. Dia mohon munajat dengan Allah Ta'ala, sehinggalah dia dapat futuhat daripada Allah bahawasanya Imam Fakhruddin Ar-Razi ni tidak ada bahagian dalam ilmu ni. Tak ada bahagian dalam ilmu mukasyafah batiniyah ni. Walaupun begitu, Fakhruddin Ar-Razi kata tak apalah, kalau tak dapat, tak ada bahagia pun dia tetap juga nak. Maka bila begitu, dia pun masuklah dalam bilik khalwah untuk bersuluk, untuk siap sedia menjadi seorang salik. Bila masuk tu, tak ada lama dia pun menepik, merau keluar daripada bilik tu. Maka dia pun kata, benarlah, dia kata tidak ada bahagia dia daripada ilmu ni, tetapi tetap dia membenarkan ilmu ni ilmu yang sebenar daripada Allah dan Rasul. Maka pisahlah Fakhruddin Ar-Razi balik ke negeri dia. Maka satu ketika saat wafat Imam Fakhruddin Ar-Razi ni, Syekh Ibnu Arabi ni, Syekhul Akbar Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi ni duduk semaya di tempat dia. Maka ketika duduk semaya tu, tiba-tibanya jari keliking kaki kiri dia tu bergerak. Jari keliking kaki kiri dia bergerak gini, mak 2 kali. Bukan jari tangan, jari keliking kaki. Boleh gerak lah. Terawak boleh gerak tak? Jari keliking kaki kiri gerak 2 kali. Pak terlihat oleh anak murid. Selepas semaya anak murid tanya, ya Sayyidi, tu betapakah dalam semaya tadi tu bergerak oleh jari keliking kaki kiri mu? Ada apa-apa orang panggil maksud tujuan ke apa? Maka Syekh Ibnu Arabi kata, tu dia tanya, ingat ke tidak seorang ulama besar mari itu Imam Fakhruddin Ar-Razi mari nak menuntut ilmu di sini. Anak murid kata, ingat ya tak? Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu telah pun meninggal dunia baru sebentar tadi. Semai subuh. Baru meninggal dunia. Ketika mana dia nak meninggal dunia tu, syaitan mari duk ganggu, duk kacau dia tu. Fitnah sakaratul maut tu. Hampir sejekar lagi iman dia nak terlucut daripada diri dia. Tu.
Tu ulama besar tu. Nah. Tu dia berujah dengan syaitan tu habis segala dalil. 1000 dalil dah buat mari. Nah. Nak menang syaitan lelah dah. Maka Allah Ta'ala bagi orang panggil khariqul adah. Nah, perkara yang mencarikan adat. Ibnu Arabi tadi dia bergerak jari keliking kaki kiri dia tu. Isyarat sepak syaitan-syaitan yang duduk dekat dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bercelabaklah syaitan tu sampai kah pakar Bukit Kah. Bukit Kah. Bukit Kah orang panggil Bukit Kah. Bukit Kah. Maka Malakil Maut pun mari cabut nyawa Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wafatlah Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam iman dan Islam. Inilah katanya Imam Abul Hasan Syazuli, at-tasdiqu fi ilmina wilayatun sura. Membenarkan ilmu kami ini ialah termasuk daripada jumlah wali-waliullah yang kecil. Itu apa? Saat nak meninggal dia, mati meninggal wafat dia dalam iman dan Islam. Itu. Baik. Nafsu orang ni duduk di mutmainnah. Wa mahalluha, dan bermula tempatnya, tempat bagi nafsu mutmainnah ni as-sirru, ialah pada sir. Sir ni ialah batin bagi hati lah. Tu batin bagi hati. Mana kita duk sebut dalam hadis kursi mari. Banaitu fi bani Adam qasra wa fi qasri sadra wa fi sadri qalba wa fi qalbi fuada wa fi fuadi syarafa wa fi syarafi lubba wa fi lubbi sirra wa fi sirri ana. Tu. Wa huwa, dan ia sir tu di mana kau tepat nama sir batin bagi hati? Fi janibis sadi, pada pihak tepi bagi kokpet. Pihak tepi bagi kokpet mana? Al-Aisari, yang sebelah kiri. Kokpet sebelah kiri tu duduk tepi tu. Qadar mana duduk tepi? Biqadri usbu'aini ila jihati sadri, dengan qadar 2 anak jari kepada pihak dada. Tu. Jadi duduk sini lah. Ni dada. Nak. Duduk tepi ni kopek. Duduk tepi. Duduk sini. 2 anak jari. Duduk situ. Awajunu dua, dan bermula tentera nafsu mutmainnah ni al-judu. Sifat kemurahan. Juk ni sifat pemurah lebih daripada sakhawah. As-sakhawatu mari tu kedermawan. Ni juk ni orang panggil lebih lagi lah. Al-juk ni mana juk ni dia rela habis duit dia lah untuk orang lain, harta dia. Itu. Tu macam sakhawah tu, pemurah dah, tapi ada lagi sifat hak bahagia dia. Al-juk ni dah ia tak telik duit ada berapa pakai wui gitu. Payah ni. Tu al-juk. Pemurah, apa sifat yang bersangat pemurah. Wa tawakkulu, hati yang bergantung mengonek-ngonek dengan Allah Ta'ala. Tawakul. Tu tidak sedikit pun hati tu bergantung dengan selain daripada Allah. I'timad dia hanya atas Allah Ta'ala. Wala ibadatu, ibadat. Luahlah ibadat ni. Wa syukru, syukur. Sentiasa apa sahaja ada pada diri dia, sentiasa dia buat mengikut apa Allah Ta'ala kehendak. Sarraful abdi ala ni'mah ila ma khuliqa li ajli. Wa redha. Duduk di makam redha dah. Orang ni tak ada duk marah apa dah, duk makam redha. Wal khasyatu, khasyah, takut pada Allah Ta'ala. Summa, kemudian bila dia mujahadah lagi nafsu dia tu radiyatun, naik kepada nafsu radiyatun, nafsu radiyah. Tu radiyah ni mana dia redha pada Allah Ta'ala. Wa mahalluha, dan bermula tempat bagi nafsu radiyah tu sirru sirri. Batin bagi batin, hati tadi. Duk mana dianya? Wala'allal murada, dan mudah-mudahan yang dikehendaki biha dengan dia, dengan radiyah, dengan radiyah tu, ataupun dengan dia dengan sirru sirri tadi. Batin bagi sir tadi. Rahasia bagi rahasia tadi. Batin bagi batin hati tadi tu. Alqa. Macam mana tu? Alqalabu.
Qalab. Al-qalabu. Baca warna al-qalab bil alifi. Makruh hal kana dibacakan qalab tu bil alifi ba'dal qafi. Qala. Gitu. Wa bi fathil lami. Baca dengan fathah lam. Qalab. Bukan qalib dah. Qalab. Wa huwa dan ia qalab tu jami'ul jasadi. Maknanya yang menggerakkan bagi sekalian jasad. Mana jantung tu dah. Tuh duduk di jantung tu. Wa junuduha dan bermula tentera bagi nafsu radiyah tu al-karamu. Pemurah juga ni al-karam. Wa zuhdu zuhud. Wal ikhlasu ikhlas. Wal wara'u wara'. Wara' ni mana tidak buat benda haram dan tidak buat benda syubhat. Benda makruh, benda syubhat tak buat. Waradiyatu dan banyak orang panggil melatih kerohanian dia. Banyak puasa, kurang bercakap, kurang bergaul, itu. Wariyadatu, riyadah ni melatih rohani lah. Aktiviti rohani. Riyadah, mujahadah dia panggil. Dia riyadah jasmani. Kita duduk bersuka, berjogging, naik bersikap tu. Ini riyadah ruhaniyah. Riyadah sini kehendak dengan riyadah ruhaniyah. Tuh. Senamnya rohani ni. Bukan senamnya jasmani dah. Senamnya rohani mana? Korang bercakap, korang bergaul, korang tidur. Tu. Ya tu. Korang makan. Nak. Tu orang panggil riyadah mujahadah. Wal wafa'u menepati janji, menunaikan janji. Ni wafa'. Summa kemudian bila naik lagi nafsu seorang manusia tu mardiyatun, nafsu mardiyah. Nafsu Allah Ta'ala tu redha dia. Wa mahalluha dan bermula tempat dia, tempat. Wa mahalluha dan bermula tempat bagi nafsu mardiyah tu al-khafiyyu. Tu khafiyyu, tersembunyi daripada batin hati tu. Duk mana khafi ni? Wa huwa dan ia khafi tu fi janibi sadil aymani, pada pihak tepi kopek sebelah kanan, bi qadri usbu'aini, dengan qadar 2 anak jari, ila awsatis sadri, kepada tengah dada. Duduk sebelah ni. Kopek sebelah kanan, lepas tu 2 anak jari. Itu. Duduk sebelah ni. Dia bukan duduk tengah lagi. Dia qadar 2 anak jari. Wa junuduha dan bermula tentera bagi nafsu mardiyah ni. Husnul khuluqi, ialah keelokan bagi akhlak. Watarku dan meninggallah ma akabarang si wallahi, selain daripada Allah. Tinggi ni. Nafsu radiyah ni, mardiyah ni tinggi ni. Sahabat-sahabat Nabi semua duduk di radiyah. Mardiyah. Semua duduk di radiyah, mardiyah lah ke. Wal lutfu, beraluh. Wal lutfu bil khalqi, beraluh lemah lembut dengan makhluk. Wa hamluhum, dan bertanggungjawab akan mereka itu makhluk, ala salahi, di atas kebaikan. Wasafhu, dan memaaf, an zunubihim, daripada segala kesalahan dosa-dosa mereka itu. Artinya orang manusia buat salah dia maaf lalu dah. Bukan hati tunggu orang minta maaf dak. Ni orang tinggi lah ni. Duduk di nafsu mardiyah lah. Wa hubbuhum, dan cinta kasih akan mereka itu makhluk. Ni orang panggil duduk di nafsu mardiyah ni, dia tengok makhluk tu dengan ainul mahabbah. Dengan mata tilikan kasih. Tu. Wal mailu ilaihi, prihatin, kita kata cenderung kepada mereka itu, prihatin, cana akan mereka itu makhluk. Cana apa? Kerana apa cana tu? Li ikhrajihim, untuk mengkeluarkan akan mereka itu makhluk, min zulumati tabaihim, daripada kegelapan tabiat mereka itu makhluk, wa anfusihim, dan nafsu-nafsu mereka itu makhluk, ila anwari arwahihim, kepada cahaya-cahaya segala ruh-ruh mereka itu makhluk. Orang duduk di ni wali mursyid ni. Tu wali mursyid. Dia tak ada tengok orang tu dengan beci dak. Dia tengok orang tu dengan kasih. Kasih sayang. Dia tengok orang bukan Islam ke orang kafir dengan kasih sayang. Sebab itulah tengok dakwah Syekh Nazim Al-Haqqani tu.
Dia boleh mengislamkan ribuan orang. Nah, orang kafir tu masuk Islam di tangan dia ribuan orang. Hatta bekas bapak paderi dunia masuk Islam di tangan dia. Itu orang panggil dakwah orang wali. Nah, saya kata ustaz anggap dia tarekat Naqsyabandi. Hei, tak. Aku kau kata tarekat Naqsyabandi. Nah. Berat Pak mula letak aku Al-Haqqani. Hebat dah aku Al-Haqqani dah aku. Aku mana ada tarekat. Tarekat apa? Duduk buat benda makruh ni. Duduk buat benda syubhat. Orang tarekat ni duduk buat benda wajib, benda sunat tu orang tarekat. Nah. Kalau ambil tarekat tu jadi orang tarekat, oh senang itu. Banyak ah. Aku duduk Mesir mula ambil belakang Ja'fariyah, Ahmadiyah, Idrisiyah, Dusukiyah, Burhaniyah. Habis aku ambil Syazuliyah. Banyak semua tarekat. Nah, Syazuliyah saya pala dia dah. Nah, habis tarekat aku ambil. Naqsyabandiyah apa? Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Banyak Naqsyabandiyah ni. Jadi kalau ambil tarekat tu terus jadi anak murid tarekat, banyak ahli tarik banyak jalan dah. Orang panggil kita ambil tu tabarruk. Nah, kalau mu tanya siapa tok guru mursyid aku sungguh kan? Almarhum tok guru Pak Ustaz Hamid Gunung. Apa lagu mana jalannya tu almarhum tok guru Pak Ustaz Hamid Gunung? Dia tak bagi orang tu jadi ambil tarekat. Tu bagi dia tarekat ada dua, tarekat ammah, tarekat khassah. Mana tarekat ammah? Ni wa ammah sunnah Nabi ni dulu. Wa ammah lagi kitab Bidayatul Hidayah tu. Nah, wa ammah lagi kitab Sirrus Salikin. Wa ammah lagi kitab Ihya Ulumuddin. Wa ammah lagi kitab Hidayatus Salikin tu. Ada. Nah, ni masuk bila air duk perok boleh seokok. Batu reka apa gitu? Itu ni jauh lagi lah. Tu ya gitu. Ada pun tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ada lah ke tu. Nah, itu orang panggil tarekat khassah. Jadi sebab tu kalau ramai duk ngaji mula tok guru, kalau orang mari nak ambil tarekat kata, cocoteh nak dengar. Coteh bismillah. Kata tak boleh, tak patut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak sampai tu. Baca Quran tak betul. Nak? Ya suruh betul rukun qauli. Suruh ngaji fardu ain. Suruh belajar tauhid, fiqh, tasawuf fardu ain. Itu. Wa amma ada hak Nabi ajar, itulah orang panggil tarekat. Karena asy-syari'atu aqwali wat tariqatu af'ali wal haqiqatu ahwali wal ma'rifatu ra'su mali. Itu hak Nabi duk ayat. Jadi sebab tu Tok Guru saya sendiri almarhum Tok Guru Pak Ustaz Hamid Gunung ni, dia tak sepak pun ambil tarekat dengan Tok Guru dia. Mana Tok Guru Haji Abdul Rahman Wakaf Baru, tak sepak. Tok Guru Haji Abdul Rahman Wakaf Baru ni anak murid Sayyidi Syafi'i Mekah. Orang panggil Tok Syafi'i Mekah, orang panggil Tok Syafi'i Kedah, orang panggil Syekhut Tariqah Ahmadiyah di Mekah Al-Mukarramah. Dia sepak ambil tu pun hujung-hujung dah. Tok Guru Haji Abdul Rahman Wakaf Baru ni bila beliau mengajar di Wakaf Baru, antara anak muridnya Tok Guru kita Pak Ustaz Hamid Gunung. Tak sepak ambil tarekat. Dia tak bagi tarekat. Dia suruh ngaji. Tarekat dia ngaji ya. Tarekat kita ialah ngaji. Ngaji siapa mana? Siapa mati. Tu. Siapa tu Haji Abdul Rahman wafat, dia tak sepak pun. Tak boleh. Tak diperturun, tidak ditalqin pun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wasi'a ilmullah. Tak dapat. Lepas tu dia pergi ambil dengan seorang tokoh ulama di Negeri Sembilan. Tok Guru Datuk Haji Ahmad Sijang ke Sidang, tak ingat. Ada buku Mufti Negeri Sembilan waktu baik. Dia pakai spek. Muka dia meh-meh dengan Tok Guru Haji Abdullah Pondok Lubuk Tapah. Tapi dia kurus sikit. Tak ada janggut tak? Pakai subai putih apa. Dia tu anak murid hak paling bosu sekali Sayyidi Syafi'i Mekah. Hujung dah dia pergi ambil. Dia perkenan untuk talqin. Dan anak murid bosu Tok Guru almarhum Pak Ustaz Hamid tak ada sahih habuk boleh talqin daripada Pak Ustaz Hamid Gunung. Apa? Tariqah Ahmadiyah. Ya, Tariqah Ahmadiyah Idrisiyah. Dah. Jadi jalan almarhum Tok Guru Pak Ustaz Hamid Gunung ni, pertama ngaji. Ngaji ke apa? Fardu ain dulu. Betul hak orang panggil wajib kita kena betul. Dia kalau mengajar kitab hikam pun
Sebelum nak syarah kita ikan tu dia habis sifat 20. Siapa ke istighna iftiqah masuk bab risalah nombor ya gotel tu ya uli masuk pula rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, syarat tiap-tiap rukun. Lepas tu tekan baca Quran barulah masuk syarah tu. Tu style dia. Style almarhum Tok Nazi. Tok Pak Samit Gunung. Bila-bila ngajar tu bila-bila jerit. Puasa masa mula-mula saya mengaji tahun 2002 tu dia puasa 11 hari, puasa Nabi Daud yang dia tu ni. Ini puasa esok tak puasa. 2 tahun 2 tahun ke 2 tahun 3 tahun ngaji tiba-tiba dia tukar dah puasa tiap-tiap hari puasa naik hari hari puasa lah tiap-tiap hari puasa. Hei. Lepas tu kalau tidur kalau malam ngaji Quran dengan anak dia tak pukul 4 pagi tu cerah dah rumah dia duduk sembahyang tahajud sore ya. Mula Tok Guru ni. Itu yang pertama. Tarekah yang ngaji. Yang kedua tinggal dakwah. Dia tak berakhir stay dakwah. Al Ahmadi ni tak ya paksu gitu ya. Tu tarekah dia. Jadi kalau tanya aku tarekah aku tu tarekah aku Pak Samit Gunung. Tarekah Tok Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu. Dialah Tok Guru hak boleh melembut hati aku hak kerah. Tu banyaklah nak cerita kamu macam-macam. Aku pengen perangai jahat kat lah gak sekolah lu kat sini. Lagi ngaji aja. Aku duduk sebelah ni. Ni Abang Said Salahuddin duduk sini. Abang Leher duduk sini. Ni saya pos tumbuh belakang aku duduk sini. Tu aku je tu je ambil air. Aku tukar je ambil air. Ni ambil air. Depan kalau ramai penuh. Orang daripada Brunei mana mari ngaji aja tu. Kita ikam. Tok Pulaman ni. Masa duk ngaji ni kalau dia jerit bahasa yang anggap Lepas tu banyak benda-benda hok macam aku duk buat belakang-belakang macam dia tahu ya setu ya gitu. Gila. Dia aku tak pernah jumpa siapa aku pergi Mesir aku tak pernah jumpa Tok Guru gitu. Aku pergi Mesir pun mencari Syekh Mursyid tak ada. Tak ada Syekh Mursyid tu untuk orang lain lah, tidak untuk aku. Faham tak? Jadi jangan mengata ni tarekat ni. Tak, aku tu kira tarekat. Tapi aku menghormati semua tarekah sufiah. Selagi mana tidak melanggari batas syariat. Senang aja. Di mana batas syariat? Idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa walakin fi'luhu khalifu syariah fa'lam annahu syaitan tu ya. Kalau mu tengok orang tu boleh terbang di udara, berjalan atas air sekalipun, tapi perbuatan dia menyalahi syariat, mana dak semaya? Ada pusal yang ngatin, tu khilaf mazhab. Kalau gitu ramai Tok Guru aku sesat Syahli Jumaah ke apa tu, Syekh Ahmad Tayyib, semua pusal yang ngatin lah. Ke tu ada gambar berlambut lah internet. Lepas tu gitu jadi sesat wadah benar. Tu khilaf mazhab. Tak? Khilaf furu' fiqh. Tak boleh kita nak buat main gitu. Mana dok semaya tu senang. Dok semaya tu orang panggil menyalahi syariat. Ketulah baru orang panggil syaitan. Sebab tu masa kena panggil dia jaiz dulu. Pegawai jaiz tu kita tarekat Haqqani, pegawai jaiz tu kata mana? Kita tak warta kesesatan tarekat Syekh Nazim Haqqani ni Ustaz. Walaupun telah digazet oleh Majlis Fatwa Jakim ni kebangsaan. Sebab apa kita tak warta? Setiap kali apa program di Damansara tu, Bukit Damansara tu, di Zawiyah tu berlaku, memang jaiz hakik hatta. Orang panggil mata-mata. Dia ustaz tu sendiri kata saya tak ni nak catat gapo sesak lah tu. Semaya sunat banyak pada saya lagi. Semaya Jumaah. Lepas tu semaya sunat banyak pada saya lagi. Lepas tu gapo sesak. Ada zikir. Zikir sesak kat mana? Tu. Jadi jangan kita cepat dia tuduh sesat. Al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwur. Lepas tu banyak ahbas dia tu. Tu semua palsu. Kata ni. Mu nanti tengok nantilah. Kena panggil ke Jabatan Mufti Negeri Sembilan nanti. Tu nanti. Nanti tengok Dr. Imam akan betul. Lawan dengan apa nama tu. Pak buat tesis ikut asyik gerih pasal Haqqani tu. Apa Abu Mikdad dulu nama dia blog dah Facebook aku. Nama apa dah. Syarwan Azwan apa nama. Tu saing dia lah. Banyak tak faham.
Tak payah ibarat bahasa Inggeris. Habis itu. Jadi jangan kata aku orang tarekat mana-mana, aku bukan orang tarekat. Nah, hanya mengikut orang panggil apa? At-tasdiqu fi ilmina wilayatun surah. Nah, mengharap ke tu. Membenarkan pada ilmu kami ni, kata Imam Abu Hasan Syazuli, ialah wali-wali kecil. Mana wali kecil apa mana? Yang ni mati dia dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada cabut iman Islam. Artinya mati dia dalam iman dan Islam. Itu kita nak. Habis itu. Wa junuduha tadi habis dah. Habis itu. Summa kamilatun. Ni nafsu akhir ni. Nafsu kamilah. Summa kamilatun. Kemudian nafsu yang terakhirnya yang nafsu kamilah. Wa mahalluha, dan bermula tempatnya bagi nafsu kamilah, nafsu sempurna lah ni. Tu al-akhfa, iaitu lebih tersembunyi daripada khafi tadi. Pada khafi tu ada akhfa pun. Lebih tersembunyi lagi daripada khafi. Mana tepat nafsu kamilah? Wahwa, dan ia akhfa ni. Tepat bagi kamilah tu akhfa. Akhfa duduk mana? Wasatus sadri, di tengah-tengah dada. Di tengah-tengah dada. Wasatu sadri, di tengah-tengah dada. Habis. Wa junuduha, dan bermula tentera bagi nafsu kamilah ni, ilmul yaqini wa ainul yaqini wa haqqul yaqini. Nanti ni ialah ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Habis. Faqala al-musannifu wala abun wala ummun. Sambung balik. Sambung balik pada kata musannif, la yusafuna bi dzukuratin wala bi unusatin. Para malaikat tu tidak boleh disifatkan mereka itu dengan kelakian dan keperempuanan. Walaisa lahum syahwatun, tidak ada baginya syahwat. Wala nafsun, tidak ada bagi nafsu. Wala abun wala ummun, tidak ada bapa dan tidak ada mak. Fa innahum, maka bahawasanya mereka itu malaikat, ajsamun, bi berapa jisim-jisim, tubuh-tubuh yang berjisim, nuraniyatun, yang dibangsakan pada cahaya. Apa makna yang dibangsa pada cahaya? Ay makhluqatun min nurin, yang dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada kejadian cahaya. Ghaliban ay ala sabilil ghalib, atas jalan kebanyakan. Mana kebanyakan malaikat ni diperbuat daripada cahaya. Ada tak malaikat tidak diperbuat daripada cahaya? Ada juga. Tengok mana. Wa qad yakunu, dan terkadangnya, wa qad yakunu, dan terkadang adalah mereka itu malaikat, ba'duhum, setengah mereka itu malaikat tu makhluqan. Kejadian mereka itu makhluk tu, malaikat tu, minal qatarati, daripada biber apa titis-titisan, allati taqturu, yang menitislah, min Jabrila, daripada Jibril. Bila menitis daripada Jibril tu? Ba'da irtisalihi, kemudian daripada mandilah ia Jibril itu, min nahrin, daripada air sungai, tahtal arsy, di bawah arash. Tu rajin dia tobik ni. Atas meja tu. Jadi ada juga malaikat-malaikat hak dijadikan oleh Allah Ta'ala hasil daripada air hak menitih di tubuh Jibril, setelah mana Jibril itu mandi di sungai di bawah arash. Gitu. Sebab tu dia kata ala sabilil ghalib tadi. Wahum, dan mereka itu malaikat ni, qadiruna, berkemampuanlah mereka itu malaikat, ala tasyakkuli, di atas berupa-rupa, bi ashkalin mukhtalifatin, dengan beberapa rupa-rupa yang bersalah-salahan, yang berlain-lainan. Itu dah. Jadi malaikat ni boleh berupa dengan bagai-bagai rupa. Jibril sendiri tu kan, banyak kali kan dia berupa dengan Nabi SAW tu. Ada dia kalau berupa tu dengan seorang sahabat nama apa dah, tak ingat dah. Ad-Dahak apa ni, tengok deh. Ada tak? Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tu ada sebut. Wala yashrabuna, tidak minum mereka itu malaikat ni. Wala yakuluna, tak makan mereka itu malaikat. Dia tak makan, tak minum macam kita lah. Jadi kita tu kena makan, kena minum. Sebab itulah dalam sifat-sifat Nabi tu, sifat yang harus bagi Nabi tu dikaitkan al-a'radul basyariyah. Tu kenapa? Kerana a'rad juga bagi malaikat pun a'rad juga. Bukan a'rad lah dia ni. Segala sifat-sifat yang kedatangan di atas malaikat. Tapi apa kedatangan di atas malaikat? Tidak makan, tidak minum.
Kau Nabi bukan a'radul malaikah dah tu ni. A'radul basyariyah. Makan, minum, bini, beranak. Gitu. Mereka wala yashrabuna wala yakuluna, tidak minum mereka itu dan tidak makan mereka itu mereka. Wala yanamuna, tidur pun tak. Sebab tu nasiya tu kalau dia nak dia tak tidur tu sama ada nak jadi malaikat ataupun lepas tu gila. Dua tu. Dia tak boleh kena tidur manusia. Dak tu ni. Tidur tu kena cukup. Mana? Jangan duk main geng. Tengah malam main geng. Main geng kat lepas tu pagi esok ngaji, ngatur selok. Nak fara. Abah ada ni. Masuk kejap kelas lepas tu kalau lagi bilik air, lepas tu berak pakai dalam bilik tidur pun berak juga. Lama pula tu berak dalam bilik tidur. Rapat pukul 11 baru masuk kelas pula dah. Tu kenapa malam tak tidur duk main game. Mungkin jadi malaikat kena jadi orang gila. Wala yanamuna, tidak tidurlah mereka itu malaikat. Wa dalilu kaunihim, dan bermula dalil yang menunjuk di atas keadaan mereka itu malaikat la yanamuna, tidak tidur mereka itu malaikat. Qauluhu, ialah firman-Nya Allah Taala. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yaftaruna. Tasbih menyucilah mereka itu mereka akan Allah Ta'ala pada malam dan siang. La yaftaruna, itu mahalus syahid dia panggil. La yaftaruna, mana tidak putus mereka itu. Dia kata tak putus, lepas tu tidur. Tak sebut pun sini. Fanaumu, maka bermula tidur itu futurun, ialah pemutus ya'tari, yang merintangilah ia futur tadi tu al-insana, akan manusia. Tu ada tak? Kalau orang tu duduk ngaji paknya tidur tu masih duduk ngaji lagi gitu lah. Nampak? Ni duduk ngaji masa duduk ngaji tidur masuk tapi ngaji lagi ni. Tak lah apa? Tidur. Putus kalau tak ingin ngaji tu. Sebab tu walaupun masuk dalam kelas sekalipun, kalau tak jaga, tak tumpu, tak dobik, kitab tak ada, tak dengar, tak tulis, maka orang panggil tak mengaji. Kenapa? Tidur. Tu saya masuk kelas umur tapi duk bodoh nama tidur. Ya, kalau masuk kelas tidur ni tetap cerdik, hanya seorang yang setakat ni yang saya pernah dengar cerita. Siapa? Tok Kenali. Tok Kenali seorang ya. Kerana dia wali Allah. Tok Kenali ni kalau di Jawa kat Syekhona Khalil Bangkalan lah, kita ada Syekhona Kenali Kelantan ni. Syekhona Kenali Kelantan ni kalau dia ngaji, dia seorang yang boleh izin untuk guru dia tidur dalam kelas. Dia nyandar di dinding di tiai kat tidur selok. Anak murid siapa dia? Tok Kenali ni anak murid Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Jadi kalau budak-budak lain nak gerak Tok Kenali, Tok Guru Haji Ahmad atau Syekh Wan Ahmad kata tak usah biar awak Yusuf tidur itu lah. Sebab apa tu? Sebab Tok Kenali ni walau dia tidur, bila dah habis kelas sesi soal jawab, dia bukan setakat boleh jawab soalan Tok Guru, dia ajar pula Tok Guru ya. Dia pula boleh syarah ke Tok Guru ya, gini. Tubik berapa cabai ilmu pula dak tu ni. Tu Tok Kenali. Boleh saya tak kenali. Memang tak boleh lah, tak ada soyak lah. Aku pun debu di kaki Tok Kenali pun tak apa. Tu hebat Tok Kenali ni. Kalau mu cek sejarah tu Tok Guru hak buka pondok di tanah Semenanjung ni, semuanya anak murid Tok Kenali kebanyakannya. Tu. Sebab itulah orang kata bersih dengan Syekhona Khalil Bangkalan tu. Baik, habis. Wala yafqadu ma'ahu aqluhu. Dan wala yafqadu ma'ahu. Gitu. Wala yafqadu, dan tidak luputlah ma'ahu serta tidur tu, ma'ahu ma'an naumi, aqluhu, oleh akalnya akal insan. Tak luput. Manusia bila tidur bukan akal jadi gila, tak ada. Akal tak ada. Tapi putuslah daripada kerja buat dia. Faham tak? Jadi malaikat ni tak ada dia tidur. Kalau Tuhan suruh sujud, qiyam, rokok.
Tak ada letih nak. Tak ada malaikat rokok tu duduk paling, anu lama kenal kita rokok ni. Beratus-ratus tahun ni. Kena ni. Bila nak bangun? Tak ada. Kenapa malaikat ni memang tidak ada nafsu. Kita dak Tuhan buat kita ni bagai-bagai nafsu dia ni. Maka sebab tu Tuhan buat bagai-bagai orang panggil ajnasul khairat, anwa'ul khairat. Bagai-bagai jenis kebaikan. Kenapa Tuhan tahu kita ni jenis puas. Puas tu ada kebaikan ni. Puas baca Quran, berzikir, kuat selawat, puas tu ada bagai-bagai jenis kebaikan. Kalau kita nyesal, rokok serik pun siapmu. Tapi ada ajaran sesat yang kata tu, yang kata farka'u ma'ar-raki'i. Rokoklah olehmu berserta dengan rokok. Tak ada sujud kau yang tidak duduk antara dua sujud. Jadi semaya dia rokok saja. Tu bahaya orang faham Quran dengan tidak tafsir ulama. Habis itu. Dengar lagi. Wala ya'sunallaha, dan tidak menderhakailah mereka itu malaikat Allah akan Allah pada barang amarahum yang memerintahlah oleh Allah Ta'ala hum akan mereka itu malaikat, wa yaf'aluna, dan mengerjalah mereka itu malaikat akan barang yu'maruna yang diperintah akan mereka itu malaikat. Qala Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, ya khafuna rabbahum, begitu ke? Ya khafuna rabbahum min fawqihim, takut mereka itu para malaikat rabbahum akan Tuhan mereka itu malaikat min fawqihim, yang menguasai daripada pihak atas mereka itu. Wa yaf'aluna ma yu'maruna, dan mengerjalah mereka itu malaikat akan barang yang diperintahkan mereka itu malaikat. Apa barang tu? Minat ta'ati wat tadbiri, daripada taat, maknanya sujud, rokok, tawaf, buat tadbiri, suruh waktu hujan ke, suruh pergi sapa rezeki ke, cabut nyawa ke, apa sajalah. Tu tadbir. Catat tulis apa, wak naik buku catatan apa, semua-semualah. Itu tadbir. Wa qala Ta'ala, dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala, bal ibadun mukramuna, bahkan segala hamba-hamba yang dimuliakan mereka itu, yakni malaikat, la yasbiqunahu, tidak mendahuluilah mereka itu malaikat, bil qauli, dengan perkataan, wa hum bi amrihi ya'malun, padahal mereka itu malaikat dengan perintahnya Allah, ya'maluna, mengerjalah mereka itu. Bal malaikatu, bahkan bermula malaikat tu ibadun, ialah hamba-hamba Allah Ta'ala, min ibadihi, daripada segala hamba-hambanya Allah Ta'ala, min ibadihi Ta'ala, mukramuna, dimuliakan mereka itu malaikat, bila ismati, dengan diismah, dipeliharakan, dijagakan, dipeliharakan, dimaksumkan, minaz zalali, daripada kegelinciran. La yasbiquna iznahu Ta'ala bil qawli, tidak mendahuluilah mereka itu malaikat iznahu, akan izinnya Allah Ta'ala, bil qawli, dengan perkataan. Tidak pernah orang panggil maaf ya Allah, saya nak kritik sikit, tak ada kata ni. Nak kecek sikit ni tu tak ada gitu. Semuanya izin Allah Ta'ala, barulah mereka akan berkata atau berbuat. Wahum, dan mereka itu malaikat bi amrihi, dengan perintah Allah Ta'ala. Iza amarahum, apabila menyuruhlah Allah Ta'ala akan mereka itu, ya'maluna, nescaya mengerjalah mereka itu malaikat. Kerana apa? Li'annahum, kerana bahawasanya itu malaikat fi ghayatil muraqabati lahu Ta'ala, di dalam sehabis-habis muraqabah padanya, bagi Allah Ta'ala. Muraqabah ni mana mengintai-intai. Tu. Fajama'u, maka menghimpunglah mereka itu, oleh mereka itu malaikat, fit ta'ati, di dalam ketaatan, bainal qawli wal fi'li, di antara perkataan dan perbuatan, wa zalika, ay wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu, demikian menghimpung tadi. Jam'u bainal qawli wal fi'li itu ghayatut ta'ati, ialah sehabis-habis ketaatan kepada Allah. Artinya nak ayat kita katanya malaikat ni ialah makhluk Allah yang sehabis-habis taat pada Allah Ta'ala. Gitu. Ya, tak sama macam syaitan. Sehabis-habis deraka dengan Tuhan. Tu. Wa mahabbatuhum, dan bermula cinta akan mereka itu malaikat, bil qalbi, dengan hati kita. Syartu sihhatil imani,
ialah syarat bagi sah iman. Ingat baik tu. Kalau katanya mu cinta tak malaikat? Cinta apa? Kapis lalu. Mai. Nah, syarat sah iman kena cinta para malaikat. Walaupun mu tak nampak, walaupun mu tak pernah jumpa. Nah. Wa bughduhum kufrun, dan bermula marah akan mereka itu malaikat. Kufrun ialah kufur. Itu ni marah ke malaikat. Ni malaikat lah ni. Ni. Ki malaikat lah ni. Marah gitu kufur. Liqaulihi kan apa? Liqaulihi kerana firman-Nya Allah Taala, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ila akhir ayat lah. Habis itu mas'alatun ay hadhihi mas'alatun, bermula ini ialah satu masalah. Idza qila laka, apabila dikatakan bagi engkau, wa kaifa tu'minu bil kutubi, bagaimanakah nak beriman dengan segala kitab-kitab? Bagaimanakah engkau beriman dengan segala kitab-kitab? Bagaimana mau beriman dengan segala kitab-kitab yang diturun oleh Allah Taala? Itu maksud. Bukan kitab-kitab habis kitab Nahwu, Sorah, Jurumiyah, Imriti, bukan. Kitab-kitab diturun oleh Allah Taala. Fal jawabu, maka bermula jawab, antakulah, bahawa engkau kata, engkau jawab gini, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu anzala, menurunlah ia al-kutuba, akan segala kitab-kitab, ala anbiya'ihi, di atas para-para nabi-nabinya Allah Ta'ala, wahya, dan ia ayil kutubu, dan bermula ia segala-gala kitab tu, munazzalatun, diturunkan ala rusuli, di atas segala rasul-rasul, fi alwahi, pada segala papan-papan, aw ala lisani malakin, atau di atas lidah malaikat. Malaikat sini Jibril lah. Nah, ghairu makhluqatin. Tu. Ghairu makhluqatin ini yang tidak diciptakan, artinya tidak dijadikan oleh makhluk yang lain, itu maksudnya. Ai innal kutuba, sesungguhnya segala kitab-kitab al-munazzalatan diturunkan min ta'lifihi ta'ala, ialah daripada susunan Allah Ta'ala sendiri. Allah sendiri yang menyusun. Sebab tu kita tak boleh nak tambah, nak kurang, tak boleh. Nak dengan sengaja lah. Dengan sengaja. Dengan lupa tak apa. Warna lupa tu tidak diambil salah. Tetapi kalau orang lain lupa, kita hukum kapil lalu. Maka sebab tu kita buat kira jugalah demo. Lupa pun. Dalam Quran ni kata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya tak ada innama salati wa nusuki. Kata sabkul lisan sekali lah. Kalau sekali tu ada sabkul lisan. Sekali lalu baru. Tu orang panggil sabkul lisan. Kalau innama salati 4-5 kali tu bukan sabkul lisan, itu orang panggil lupa. Tak ingat. Tak ingat. Biasalah manusia. Maka sebab tu jangan kita gaduh duk ukur orang. Apa tak lagi, hukum tu bukan kerana orang lain lupa, kerana kita tak faham ibarat kitab ulama. Lepas tu kita pergi hukum antara ulama tu kupu tak kupu. Itu ahbash. Itu ni. Tu lagi bahaya. Tu macam Abdullah Rari lah. Dia hukum kupu kepada Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah, Syahidul Mimbar. Gelarnya Syahidul Mimbar. Maka dia sebelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Di bom tengah duk mengajar tafsirul Quran. Munal awal cara mati orang hebat tu orang panggil asy-syahid. Asy-syahidul mimbar. Syekh Ad-Doktor Sa'id Muhammad Ramadan Al-Buti. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah taala. Dia tulis kitab banyak, lebih daripada 50 buah kitab. Boleh ke siapa? Syekh Abdullah Rari kafir tu. Apa dia tak faham ibarat. Pada awal-awal Syekh Ramadan Al-Buti sebut dah, ilak sini bukan ilak sebagaimana dipaham dipernama oleh puak-puak falasifah tu, bukan. Baca kitab ulama, lepas tu tak faham apa maksud ulama, lepas tu pergi kafir dia pula ulama. Ni beratlah ni. Ni berat. Apa tak lagi kalau lupa, kalau tersalah. Itu lagilah orang panggil kita kena cermat. Tapi dia kita kalau kita lupa salah ke apa, bekak lalu. Itu ni. Bekak lalu. Ini sabkul lisan lah, sabkul lisan abahmu 3-4 kali ulang.
Tapi atas orang lain sedap je weh tu ni. Habib Ali Al-Jufri Yahudi, mulhid. Apa lagi? Berat itu tu. Nak. Dan apa penjilat kaki Wahabi. Tak ada muruah. Berat ah. Dakwa keturunan Nabi. Berat tu. Mana orang panggil adat kita? Sebagai orang ahli sunnah wal jamaah, dakwanya. Bahkan Abdullah Harari ni menghukumkan kufur mana-mana orang yang berpegang dengan arak tidak kekal, tidak kekal dua zaman. Padahal yang berpegang dengan arak tidak kekal dua zaman itulah mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Artinya dia bukan Asy'ariyah yang sejati. Dakwa Asy'ariyah. Dakwa Asy'ariyah, bukan Asy'ariyah sungguh dah. Cuma orang ulama-ulama kita ahli sunnah ni melembut lagi lah. Masih tidak mengeluarkan dia tu daripada teras ahli sunnah. Kalau aku jadi mufti, siap lah. Jahat lagu tu semua tu bakal bukan ahli sunnah lah tu. Baik. Innal kutubal munazzalata min ta'lifihi. Sesungguhnya segala kitab-kitab diturunkan oleh Allah Ta'ala tu ialah daripada susunan Allah Ta'ala. La min ta'lifil khalqi. Bukan daripada susunan makhluk. Itu. Maka sebab itulah Nabi kita tu dibakitkan dengan ummiyi. Nabiyil ummiyina rasulan. Itu dalam Quran ada sebut tu kan. Nabi kita tu ialah Nabi yang ummi. Apa ummi? Ummi ni ialah jenis bahasa tepek ngamuk. Gitu. Kenapa? Jenis bahasa tepek ngamuk. Itu makna ummi. Apa artinya bahasa tepek ngamuk? Artinya tidak belajar, menulis, baca dengan mana-mana cikgu, mana-mana tok guru. Jangan kata ummi ni buta huruf, jangan. Buta huruf ni, buta huruf ni bodoh, tak kenal huruf lah. Itu orang main buta huruf. Buta huruf tak kenal, alif, boto tak kenal. Jadi kalau Nabi ni buta huruf, Jibril kena turun ajar alif boto dulu. Bukan Iqra. Jibril turun alif boto dulu ke Iqra bismi rabbika. Iqra bismi rabbika ada ni. Bukan doa ajar alif, boto. Kenal tak lagi Muhammad huruf? Tak kenal lagi. Kita memang buta huruf. Ada ni. Dak. Nabi mu bukan buta huruf. Nabi mu sangat kenal huruf. Hingga boleh sebut butir-butir huruf apa? Orang panggil huruful muqatta'ah. Alif lam mim, alif lam ra, qaf, kaf, ha ya ain sa. Kalau buta huruf ni macam tua-tua buta huruf lah. Suruh orang tua sebut kereta api, dia boleh sebut. Suruh hejah kah, ra, ya, ta, alif, po, ya, dia boleh hejah tak? Tak boleh, dia tak kenal huruf. Tak kenal alih gapo tu buta huruf dia panggil. Jadi ummi ni bukan buta huruf, tapi jenis tepek ngamuk. Apa? Tak belajar ngaji, menulis, baca dengan mana-mana cikgu di sekolah. Ataupun kata Syarih Jumaah, tidak boleh baca, tidak boleh menulis pada kertas. Sebab tu Rasulullah ada penulis-penulis wahyu dia. Katibul wahyu. Penulis-penulis wahyu dia. Ambil kertas ni baca tak boleh. Tapi dalam hati pacok. Tuhan tanah kata. Itu. Jadi kita kena ada adab lah kita nang. Kalau dengan pemimpin kita pun kita beradab sebut. Yang amat berhormat Datuk Tan Sri Tuan Guru Al-Fadil Al-Mursyid. Al macam al. Maka dengan Nabi kita lebih lagi kita kena ada adabul ma'an Nabi. Husnul adab ma'an Nabi. Qadimatun. Sediakan Allah. Apa makna qadimah sini? Min haisu dilalatuha alal ma'nal qadimi. Itu. Qadim itu daripada sekira-kira dilalah. Pengertiannya. Dilalahnya segala kitab-kitab yang diturunkan ke atas para rasul, para Nabi ni qadim. Kenapa? Pengertian tu menunjuk alal ma'nal qadimi. Yang menunjuk di atas makna yang qadim. Itu. Di ghairi tanah kuding. Dan ketiadaan.
dengan ketiadaan berlawan-lawanan, bersalah-salahan, bertembung-tembungan, gitu. Ai ikhtilafin fi ma'nal kalami. Tidak ada perselisihan pada makna perkataan. Habis. Kemudian dia kata wattanaqudu bi an yakuna ba'dul kalami fi mahallin yaqtadi ibtala ba'din fi mahallin akhar. Itu makna tanaqud. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ dulu. Wattanaqudu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.